Hari ini kita ada satu kereta yang special iaitu Lexus LC 500 convertible. Jadi LC 500 ni memang Lexus punya it's not dia yang punya top of the line, dia ada LFA with that one, but yang ini kira dia punya Grand Tourer lah. So this GT selalunya coupe form, but yang kali ni dia bawa masuk pula yang convertible. Jadi yang convertible ni dia punya obviously the design pretty much sama je dengan dia punya coupe counterpart, except that of course bumbung tu dia potong lah. Dan apabila kita tengok bumbung tu kena potong, apa yang kita nampak di sini it's just seems like a simple operation, tapi sebenarnya untuk menghasilkan sebuah convertible macam ni banyak kerja yang telah terpaksa dilakukan untuk memastikan chassis ni tetap terus kukuh dan tegap lah untuk mengandungi satu enjin V8 yang sangat berkuasa. Jadi antara perubahan secara struktur yang telah berlaku kepada kereta ni ialah kalau kita tengok dekat bahagian dalam ni kita tak nampak lah, tapi dekat bawah ni dah ada reinforcement, juga di suspension tunnel ada reinforcement, dan juga di bahagian bawah lantai bottom of the car ada bracing. So they have put bracings under the car untuk menjadikan memastikan ini terus kukuh lah, because bila kita buang bumbung, ini satu masalah besar kepada kereta pasal bumbung adalah elemen struktur yang sangat penting. Jadi bila kita tengok kereta ni dalam bentuk cabriolet ni, dah habis ruang kat belakang ni semua dah kena guna untuk pelbagai benda. Yang ini ialah dia punya anti roll bar. Bila kereta nak terbalik, yang ni akan keluar. So dekat belakang ni memang dia tulis nampak macam kursi, tapi sebenarnya bukan kursi lah. Tak ada orang boleh duduk kat belakang ni. It's just a puzzle shelf yang berbalut dengan kulit lah. Lexus ni dia punya kelebihan dia ialah kualiti lah. Kualiti sebab kereta ni dibuat oleh Toyota. Lexus tu hanya satu jenama. Apa maksud saya Lexus tu hanya satu jenama? Pasal dia memang bukan satu syarikat berasingan. Dia tak ada syarikat nama Lexus yang menghasilkan kereta. Ada Lexus sales mungkin kat negara-negara pengedar, sebagai pengedar, tapi tak ada company yang buat kereta nama Lexus. Pasal yang ni kita tengok, itu Toyota Motor Corporation. So memang kereta ni dibina oleh Toyota, dan ada banyak kelebihan lah apabila yang dibina oleh Toyota. Dia orang punya obsession dengan kualiti tu sangat-sangat impressive. So when you look at this car, apart from mirror finish on the paint, semua tengok cat ni semua all mirror finish everywhere, sampai dekat celah-celah pintu ni pun kalau you tengok the cat is mirror finish. It's very very smooth paint, and they all rub down everything sampai kat celah-celah pintu. Kat sini pun kita tengok it's all mirror finish paint. So ni memang sesuatu yang sangat mengujakan lah bila kita tengok tentang kualiti kereta ni. Dan lagi in terms of detailing, bila nak tengok dia punya quality dia tu, all this detail kat sini, of course ini obvious tempat-tempat yang obvious untuk kita tengok kan, mestilah ada perfect kan, cantik. Tapi ada satu tempat yang kita tak sangka pun, tapi ini masih lagi dikemaskan dengan cantik. Ni tengok, ini painted kan, kat sini pun sama, kat celah ni celah ni painted ni. This is painted and it's so smooth, and quality of paint is so good. It's mind-boggling lah kenapa dia even bother untuk celah-celah ni. But then itulah pasalnya Lexus ni sentiasa kekal nombor 1 dekat atas senarai JD Powers punya Consumer Satisfaction Survey. They just don't cut any corners when it comes to quality for Lexus, and it shows everywhere. Satunya yang saya suka sekarang Lexus ni, semakin kelihatan ada identiti uniknya sendiri. Kalau dulu nampak as if dia cuba nak copy European punya design ideas and ideals, tapi sekarang kita tengok this is a very Japanese looking sports car ataupun Grand Tourer convertible, but I think in the future this will become even more and more Japanese lah. Kita tengok detailing dia semua, this is something that only can come out of Japan lah. Elemen-elemen ni sekarang kita dah mula nampak dekat Toyota juga kan. So Lexus is not just dia orang punya kiranya technological marker, but this also dia orang punya design front.
So this is where they want test all the latest and greatest ideas yang dia orang ada. And kita tengok elemen-elemen seperti grill spindle ni pun dah makin turun ke produk-produk Toyota yang lain lah. And this, kita tengok from this angle, everything sampai ke grill-grill kat belah bawah tu, it's just, I don't know, it's just executed so well that it's really impressive. And of course, tapi Lexus ni sebenarnya dia punya reka bentuk tu mungkin some people feel it's a little bit too understated. Sebagai contoh cabin ni, semuanya warna hitam, single color, is all black, so it's difficult untuk mata kita nak pick up any of the design detailing. And this is where, in a sense, the Lexus design fails to me lah. They've done everything. Tengok contoh look at the seats. These are unique seats. They're uniquely designed. May not necessarily look like the most luxurious seats lah, tak nampak macam kursi yang paling mewah, tapi unik lah. Ada usaha nak bagi jahitan-jahitan ni kan, kemasan-kemasan yang unik ni. Tapi because dia semuanya warna hitam, dia kita tak berapa nampak sangat dia punya ciri reka bentuk dia tu tak naik. So this is where even the Germans pun not so good at it, the British lah. When you look at Bentley and Rolls-Royce, they don't really know how to make the design pop out lah, especially in the interior. And that's not saying that they don't tak put any effort into the design of this car. So you tengok the door panel, door cut ni, the texture that they put onto this armrest memang very detail, but tak nampak pasal dia semua warna hitam. And look at all this, the finishing is so fine. This door handle ni punya cantik ya, but it's just tak nampak, kita tak nampak the detailing tu, you dah tak nampak. And the quality, of course kereta ni quality, everything is soft touch lah. Sini semua soft touch, sampai ke bawah ni, ini pun masih lagi soft touch lagi. Kat sini carbon fiber, this is real carbon fiber. Sini pun soft touch. Kat sini baru ada hard plastik. Sini pun plastik hard. Sini nantilah ni tempat ni je. Kat sini bawah kursi ni pun berbalut kulit, nampak ni? Ni berbalut kulit ni. Semuanya berbalut kulit. Ni pun tepi ni pun berbalut kulit juga. Dan kapet dia memang kapet yang tebal lah. Kan? So itu kapet tu tak payah cerita lah. The attention to detail sampai yang ini ni untuk buka bonet ni lembut ni. Nampak lembut, semuanya lembut, semua everything is soft touch. Untuk pembeli di Malaysia, Lexus tawarkan 3 warna kabin lah, yang hitam, yang ni warna perang ni, dan satu lagi ialah warna hitam dan merah. Ini 3 warna pilihan. Dan ada satu lagi warna special yang warna putih dengan biru, tapi warna ni katanya tak sampai ke Malaysia lah. Ini untuk pasaran-pasaran lain ada. Tapi sayang lah, pasal saya tengok yang warna biru ni lah yang macam ada sikit nampak dia betul-betul pop out. Pasal putih dengan biru tu satu kombinasi warna yang memang cantik. Dan warna putih tu menampakkan perincian yang digunakan ataupun yang dihasilkan untuk bahagian-bahagian kursi, steering dan benda-benda lain lah. So kontras tu memang menaikkan warna kabin ni lah. So saya rasa kalau pembeli di Malaysia nak yang ni, saya tak tahu lah, mungkin nak kena special order ke macam mana ke, tapi yang ditawarkan di Malaysia adalah 3 warna sahaja. Mungkin pembeli-pembeli yang betul-betul nak beli kereta ni, dia sesuai kot dengan colour yang Lexus dah pilih, pasal dia mungkin dah buat kajian pasaran untuk benda tu. Okay, ini satu lagi ciri unik lampu belakang dia. Lampu belakang dia tu macam, you know, the infinity punya, ada infinity mirror kan. So it's like there's a, dalam lampu tu ada satu light bar and they put glass and then mirror coating on this side, and that thing just keeps repeating itself. Kalau tengok dalam tu nampak macam ada 3-4 barisan lah. So bila ditutup tak nampak, it's just mirror finish. That's another detail yang memang quite unique to this car. Tapi dalam banyak-banyak detail ni, ada juga benda yang saya tak tahu kenapa Lexus tak bubuh. Macam dia terlupa ke apa, saya tak tahu. Okay, so butang ni ialah untuk buka. So there's an electronic release, fine. And then nak angkat ni manually. Kenapa dia tak ada auto power boot lah? Basically kenapa tak ada power boot? Itu satu hal, tak ada power boot. Okay, dah buka dah boot ni, nak tutup macam mana? You kena pegang the bodywork, babe.
It's so strange. Tak ada tempat kita nak grab anything. There is one grab handle kat dalam ni, but it's such an awkward place. Macam mana you nak tutup tarik kan? Takkan you nak tarik, kan tersepit pula tangan kan? So I don't know what this grab handle is for. Mungkin untuk budak-budak ke? Budak-budak pun quite dangerous, takut tersepit tangan ni. So I don't understand what this is for. And why it doesn't have power closing boot. Ke memang, nope, that's just the release. It doesn't close the boot. So dia orang semua bijak-bijak, so I'm sure there's a reason for it, but just I cannot think of one reason why it doesn't have a power boot. So kalau apa-apa yang nak komplain pasal kereta ni, ialah dia tak ada power boot. At 1.35 million ringgit. Tak usah beli lah. Because of that lah, saya tak boleh nak recommend kereta ni. But everything else is perfect. You can look at the paintwork, the detailing is just out of this world. The design itu terpulang pada masing-masing. Some people will love it, some people won't. But it's a very Japanese, very unique vehicle yang if you have the money, you probably might want to have one in your collection. But seriously, as a GT, Lexus belum ada enough street cred to pull it off. Okay, sebenarnya review kereta Lexus LC500C ni daripada saya mungkin tak make sense pun, sebab saya bukannya orang yang nak beli kereta ni. Jadi saya aturkan satu interview ataupun pendapat daripada seorang yang mungkin nak beli. Dia ni seorang jutawan kosmetik tapi dia tak nak orang tahu dia siapa. So kita lakonkan semula panggilan telefon ni. Hello. Ya, macam mana kereta Lexus 500C ni? Itulah, saya dah tengok dah kereta ni dan rasanya kereta ni memang semua cantik, tapi itulah dia punya, bila kita pergi kat showroom tu tak ada pilihan banyak sangat untuk dia punya colour dalam kereta tu lah, cabin tu kan, dan tak boleh nak buat macam special option pun. Saya ni ada macam kadang-kadang bila kita pergi tengok kita kat Rolls Royce ke Bentley ke, dia tanya nak special colour pun tak boleh. Sebagai contoh lah, saya katalah saya nak pilih kereta ni untuk rumah kan, dia ada satu warna kursi warna biru yang dia suka, saya nak yang tu macam mana? Tak boleh buat kat sini. Dan karpet, katakanlah karpet saya suka macam ni, macam nak boleh buat ke? Tak boleh. So itu yang mungkin menjadi masalah kalau orang nak beli kereta tu, dia nak buat bagi jadi unik lah. Yang kita nak kena ambil ni pergi hantar kedai kat luar pula untuk buat modify, nak bagi jadi kita punya personalized punya kereta. Saya rasa kat situ lah kalau betul-betul Lexus ni dia nak naik, nak lawan dengan paling best lah kan. Tapi mungkin jugalah Lexus ni nak lawan dengan sekadar Mercedes je. Mercedes pun lebih kurang macam ni je. Tapi kalau dia nak lawan dengan Bentley ke, Rolls Royce ke, dan dia kena buat lah macam Bentley dengan Rolls Royce tawarkan. Dan saya rasa Lexus ni dah sampai tahap dah macam Bentley dengan Rolls Royce dari segi kualiti, tapi dia tak tahulah, tak boleh nak capai. Kereta dia sama macam Maybach dengan Mercedes. Maybach pun tak sampai tahap dia macam Okey, itu dia pendapat daripada jutawan kosmetik kita yang anonymous ni. Sekat situ sajalah video kita hari ni. Kalau jangan marah Lexus lah, saya bagi tahu aja. Dan kalau rasanya bermanfaat, ambil lah pendapat saya. Kalau tidak, tak kisah pun, bukan saya nak beli pun kereta ni, saya tak mampu nak beli. Dan saya rasa orang yang nak beli kereta ni pun, dia orang tak tengok kok channel saya. Dia orang memang dah tahu dah, ataupun Lexus sendiri dah telefon mereka kan. Dia orang punya cita rasa mungkin jauh berbeza daripada saya pun. Apapun, sekarang itu je video kita hari ni. Kalau awak suka, tolong tekan butang share dan like. Dan juga kalau belum subscribe, pada subscribe, tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.